Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih sahabat fungsi majlis, sesja yang dikasihi barisan kepimpinan surau Abu Bakar Siddiq, sesja kepada tuan-tuan para pegawai surau, yakni tuan-tuan Imam, Bilal dan Siak, sesja saf kepimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, yarhamukumullahu jami'an. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpahan dan kurniaan Allah juala dapat kita ditentukan, ditakdirkan oleh Allah untuk sama-sama keberadaan kita di masjid atau surau ini, dan dengan tajuk yang sudah sinonim dengan bulan Ramadan, sama ada kita nak menyambut ataupun berada dalam Ramadan, dan ada juga tajuk andainya ini adalah Ramadan terakhir buatku, dan sesja masuklah hari raya dan sebagainya. Namun bahang-bahang tersebut, Ramadan sudah ada kehangatan dia bagi orang-orang yang beriman sahaja. Kalau orang Muslim belum tentu. Muslim syarat dia Ramadan ini hanya layak disambut oleh orang beriman sahaja. Dia berasa satu kesenakan. Minta anak siapa tolong jaga sikit. Ya, mungkin dia mengamuk apa ke. Apa sebut lupa dah. Tak saya, masalah dia tak boleh ada. Kalau semayang jadi imam ada budak menangis, memang hilang mood kita nak sambung ayat. Memang sunnahnya berhenti je rokok. Tapi anak-anak tak boleh marah dia sebab budak. Kita pun budak juga lebih teruk pada dia lagi. Tapi kita mak ayah kena guide lah, bagi elok insyaAllah. Moga anak-anak jadi anak yang baik. Yang penting mari masjid segera. Dan juga marah maki hamun dia pula. Apa sebut dia? Allah ya Rahman. Sebab apa saya kata gitu? Islam tanpa iman, maka dia pasti tak jadi orang yang takut pada Allah. Kita ada tiga Islam: iman dan takwa. Islam ni sekadar mengucap. Kalau tak semayang, tak puasa, tak zakat, kita kena pergi di Islam lagi. Lalu definisi of iman yang paling mudah nak difahamkan, iaitu pengakuan dengan lidah, pembenaran dengan hati. Yang paling susah ialah nutq. Iaitu amal jawab, amal
maksud saya apa yang kita tahu way of life dengan mengamalkan suruhan dan arahan Allah dengan anggota badan. Rukun Islam yang 4 ataupun 5, sebutan orang dengar, solat orang nampak. Jadi solat tahajud orang tak nampak, solat fardu di masjid jemaah orang nampak, puasa pun orang nampak, insya-Allah. Secara zahirnya nampak dia tak makan, program nampak. Kalau dia curi minum tu dia dengan Allah. Tapi selalunya orang akan puasa. Praktikal. Kemudian zakat. Itu semua praktikal. Kemudian haji. Itu semua praktikal. Al-amalu bil arkan. Kalau dibuat lima semua ni, atau tolak mengucap, nombor 2 dia buat, nombor 3 dia buat, nombor 4 dia buat, nombor 5 dia buat, itu baru masuk sebagai kategori orang yang beriman. Belum masuk lagi sebagai kategori orang yang bertakwa. Betul, orang beriman ramai berdengki, yang solat ramai hasad, yang solat lepas solat mengumpat orang, sebab dia hanya beriman, belum sampai level takwa. Every mukmin belum tentu muttaqin, but every muttaqin adalah orang beriman. Kita nak pegang segi formula, dia faham ke tak? Ramai orang yang solat mengumpat, ramai orang puasa siang hari tetapi iman tak tercapai kepada takwa, dia mengumpat. Ada hadis sebut, seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, ada jiranku ni perempuan, bak mengumpat ni perempuan. Ada jiran aku perempuan semayang malam, tak berhenti siang, berpuasa hari-hari. Tapi tu'zil jiran, salitatul lisan, puasa bagus, mayang bagus, sampai tinted dari dia. Puasa hari udah rupa macam zombie lah, macam Scooby-Doo. Lidah terjelat, lapar, tapi mulutnya setan. Salitatul lisan, mulutnya Masya Allah jahat. Tu'zil jiran, menyakitkan hati jiran. Apa pandanganmu ya Rasulullah? Ingat puasa, salat, jelas dia punya rukun dia. Nabi kata apa? La khaira fiha, tak ada kebaikan kat perempuan tu. Kalau tak nak kahwin ni hambatan je lah. Istilah gitulah. Kalau nak jadikan desain, cancel je lah. Yang kau dia mengumpat dengan tengah kau, tak guna punya desain. Innaha finnar. Okey lagi yang hak tak baik tu, tapi Nabi sebut sesungguhnya dia berada dalam neraka. Sebab mulut tak jaga. Kalau orang yang bertakwa, insya-Allah dia jaga mulut. Ini label payah dapat. Baca Quran kata, Quran sebut dia kata, kamu tu Islam, jangan kata kamu beriman lagi. Iman pun belum sampai level dia lagi. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita, bangsa kita, lain okey semua, tapi semayang payah, semayang susah. Saya cabar tuan-tuan sekalian, adik-beradik kita ada yang tak semayang. Makcik-makcik kita yang dah tu bangka dah menopause dah 40 kali dah. Kadang-kadang ada atuk saudara kita pun sama juga, dia umur 78 tahun tak semayang. Maka kita tak boleh level iman. Kita rukun Islam adalah fasik, walaupun satu.
umur dah tua bangka dah, tak pergi haji lagi. Pasal duit ada dekat Lenggeng ni, tolak tanah wali semua tanah dia, tanah sawit, tanah lembu, tanah kambing, peternakan, tapi haji tak pergi lagi. Dia pergi time-time nak mati pun tak pergi, menyusahkan orang. Tolak kursi roda, itu ini semua, penyakit penuh, bukan 3 serangkai, 5 serangkai dengan prostat sekali. Sorry to say, jangan marah. Bangsa kita bangsa suka melewatkan haji. Minta maaf cakap. Jadi cikgu tunggu pencen pun nak pergi. Rumah beli mati 2 mata, rumah boleh bayar 1,200 sebulan. Tapi nak pinjam dengan bank rakyat, nak pinjam dengan mu'alak, belum peribadi, nak pergi haji, boleh ke? Dia berbuat jadi bangang, patut dah kata boleh. Dia tanya lagi. Saya cakap ni kat jemaah murah saya, umur dia dah lanjut, nangis dia. Saya berdosa, Ustaz. Dah mari tak dosa. Saya baik makcik sihat. Ada orang 65 tahun baru pergi. Bukan duit tak ada. Ada. Tapi us kadir pun kharab ho gaya. आपका जवाब नहीं कर सकते हो, क्यों पागल हो गया? Berterjemah tak? Ditipu buat bekak, buat tak tahu. Dia buat gini. Ustaz ni dah gila dah cakap apa kata. Ni aku lah gila ni. Terima kasihlah tukang apa syarat. Dia mudahkan faham orang yang kelainan upaya sebab kita pekak bisu dan tuli. InsyaAllah. Faham tak intro saya tadi? Faham tak intro tadi? Bila masuk Ramadan, ada ayat bunyi apa dia? Ayat selalu kita dengar. Nanti imam akan baca. Kalau masjid besar, masjid yang dibayar tinggi tu, dia bayar baca ayat ni lah. Kalau ke kampung tu ina ataina aja walaupun malam Ramadan. Elok dah 400. Pada-pada lah nak baca ayat panjang-panjang bayar 400. Ina ataina rakaat pertama, qul huwallah rakaat kedua. Nak ayat panjang-panjang pergi masjid-masjid negeri, masjid daerah tu 2,500 bayar. Baliklah. 600 bayarnya. Tak usah bayar surah Al-Baqarah 1 juzuk habis semalam. Mampus kawan tu 400 nganga. Kedekut baik. Aku minta nak. Ayat ni apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Lepas tu itu ayat 104 selangkau ayat tu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Bulan Ramadan dimulai dulu. Mubtada dia ialah Syahrul Ramadan. Mudhaf ilaih dan adalah mubtada. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, dalam pengurusan etika kerja di mana-mana jabatan kerajaan dan swasta, korporat dan sekti dengan dia, proses kerja dibagi pada 3. Input, proses dan output. Betul sebut Input, proses, output. Input di sini ialah wahai orang-orang yang beriman sahaja. Dia tak sebut ya ayyuhalladzina aslamu, ya ayyuhan nas. Tak. Ayat banyak kan? Ayyuhan nas banyak. Wahai orang-orang yang beriman. Orang tadi lah, dia tak tinggal solat. Kalau haji itu kita apalah, kita tak cerita
dia memang kaki bayar zakat. Zakat ni kita boleh letakkan sebagai satu, kita panggil apa, moto ataupun modul ataupun model sedekah, infak. Itu orang Islam. Orang miskin yang tak boleh, tak layak bayar zakat, jangan lari, dia mesti wajib berinfak sedekah walau 10%. Saya akan baca ayat tentang takwa dalam surah Al-Imran 133-134 kalau saya ingat. Level takwa tadi ni kita beri pencerahan lah. Saya tak nak camar guna poin apa semua, kita tak faham ni. Kalau tak faham tu pandai je lah, panggil Salim pula, tengok Ustaz tu debat lah, Hairen tu, Riza Rahman lah, jadi mari ya tengok dia potong dia punya apa tarikh tu. Ha? Dah Sabtu debat dah, saya tarikh ni bagulah panggil ke hujung-hujung. Malulah orang tak kenal. Tahu pun kan, tahu pun. Wahai orang-orang yang beriman, pegang elok. Berarti saya kata bulan Ramadan hanya layak untuk orang beriman. Orang yang tak sembahyang tak layak. Perasan tak? Dia puasa tapi tetap tak sembahyang. Ada tak? Ada tak? Halo Mak Long. Ada tak? Ada. Perasan tak? Orang perempuan puasa tapi tak tutup aurat. You nak kata dia beriman ke? Tak boleh. Di Islam je. Wah, kasar Ustaz ni main. Ingat dia Tuhan kot. Ingat tak ni pupuk celaka netizen ni. So, I straight to the point. I don't care about you all. Yes. Saya pantang bila tutup guru ahli ulama. Dihentam ni pupuk ni dalam bila Datuk Mufti wilayah kata tidak sah salat jamak bagi mereka yang berniat untuk tengok konsert Coldplay. Macam carut pada bunyi Coldplay. Nah, dia kata, oh, sejak bila pula Mufti bertukar diri Tuhan? Nampak nak jahat? Sejak bila pula Mufti bertukar peranan jadi Tuhan? Nak sah tak sah? Dia kata, apa bangang bodoh ni? Kalau apa berani boleh jumpa aku, tak kisah. Kena hurai kamu sikit. Apa peranan Mufti? Apa peranan Rasul? Apa peranan ulama? Al-ulama warasatul anbiya. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hamba jangan cakap besar. Orang yang paling dekat takut dengan Tuhan, ulama. Pernah dengar ulama makan rasuah dalam hidup? Beritahu saya. Walau mufti sekalipun. Pernah dengar orang agama makan rasuah? Khatib, khutbah, jabatan kedua pun tak baca. Kenapa cepat habis? Cari naas. Pernah dengar juru nikah makan rasuah? Tak payahkan nikah, kira settle dah. Pelik. Sebab dia pun takut Tuhan dekat dengan kita orang awam. Hari ini agenda nak membelagakan peragamawan. Ni masalah ni apa ambil live ni pun nanti aku cakap dia pun komen, tengok komen. Sudahlah, bullshit je Ustaz. Dia berani, dia tak berani main ke depan. Dia tak berani, termasuk orang politik sama juga. Dia tak puas hati dengan Ustaz tu punya statement, dia cerita kat belakang, mainlah berdepan ni. Saya mahu nak elok. Kita orang Islam wajib berlapang dada. Kalau tuan-tuan tak puas hati dengan Pak Imam Masjid Surau ni, jangan main belakang, main depan. Main belakang haram. Tu al-buntuti. Nampak tak? Oh, apa imam ni bawa lah. Jangan panggil. Saya maaf tak imam, saya nak bagi pandangan sikit boleh. Contoh bla bla bla. Contoh imam tadi dia baca, dia ringkaskan. Tapi dia tak baca subhanallah 3 kali tu kan. Sebab apa? Dia tahu ada program. Ada tempat dah lah marik lewat. Oh ilahna rabbana subhanallah penceramah datang lewat. Haram bila nak habis ni. Anallah subhanallah.
Ada seorang kata, ya, kalau ia pun nak zikir boleh lah, tapi kan kuliah maghrib ni macam saya kuliah perdana kan, langgar waktu sikit tak apa kan. Kuliah maghrib Selangor diundang dia berhenti bagi azan lebih 10 minit je lepas azan. Itu kuliah biasa. Kalau kuliah berceramah macam aku buatnya tu, jangan panggil dah lepas ni. Buat masa aku Kuala Selangor ingat dekat ke? Berbuih mulutnya seorang babi sampai. Tengok-tengok main lengging, betul-betul lengging lah. Dia bukan lengging ni, lengang ni. Tengok jalan besar tapi rumah tak ada. Orang tengok babi anjing dia 3 kulintas. Kan? Tiba suruh ceramah berhenti pukul Aisyah. Mana apa barang beb? Payah beb ceramah sendiri. Banyak Ustaz Sembilan yang alim. Panggil dia orang kuliah setiap malam. Saya sekala. So nak beritahu apa dia? Hanya orang-orang yang beriman semata-mata. Orang tak semayang, dia puasa sah tapi tak dapat apa-apa. Orang yang tak tutup aurat Ramadan, dia puasa sah puasa tapi tak dapat apa-apa sebab iman. Syarat-syarat nak puasa mesti ada iman dia komplit. Maksudnya dia rukun-rukun Islam tu berjalan sebagai basic. Main business, main con, sebelum di subcon, main con mesti original. Lesson complete. Kalau nak ambil 1 juta, kelas sekian, 500,000 kelas sekian, begitu keadaan dia. Jadi kalau orang beriman, kalau yang memang duk makan rasuah lagi, dia puasa sah, tapi pahalanya kosong. Saya baca hadis nanti, jangan risau, kita cakap dengan fakta. Yang makan gaji dengan orang curi tulang, culah bulan puasa sah, tapi culah buat wajah. Syarikat buat program pukul 11, pukul 1 ceramah khas, jemput seorang ustaz mari, tapi dia tak nak datang ceramah, dia keluar pergi tempat lain. Haram hukum dia. Ramai buat gitu. Saya cakap straight to the point kalau ceramah tak dapat macam tu. Saya tanya Syah, berapa ratus kita hadir? 4 ratus. Dia nak tahu apa? 3 lebih. Bagi tak ada orang, tolong pulangkan balik duit dalam 2 jam. Saya suruh buat kalkulator. Okey, sebulan kata 4,000 kali dengan, bahagi dengan 20 hari kerja, bahagi dengan 8 jam, berapa sejam? Dia kata 20 ringgit. Minta balik 40 ringgit tak datang. Tobat tak bagi, dan tobat minta pun tak berani. Sebab apa? Sebab budaya ponting culah dalam kerja dah jadi culture, budaya. Kita nak tegur pun tak berani. Sebab apa? Habis tutup aurat, tak berani cakap. Kenapa tak semayang? Berat ya Allah. Betul Nabi sebut dalam satu hadis, Umamah Al-Bahili, satu hari nanti simpulan ikatan Islam akan terungkai satu persatu. Islam banyak kawasan ni lah. Islam banyak, Islam berpolitik, Islam berniaga, Islam berbicara, Islam bersosial, Islam bernegara, Islam sebagai pemimpin, Islam lah banyak. Jadi Nabi kata akan terungkai satu persatu urwatan. Dia buang hak ni, batu orang tengok orang tak ada, orang berpok ni, buang ni, empuk ini pula. Gitulah keadaan dia. Islam dia banyak cabang. Nabi kata apa? Mula-mula sekali orang akan buang ialah, ni kita kata, ni air apa? Air apa ni? Air apa? Cap apa? Cap desa. Okay. Saya cuba buat contoh biar faham tak? Saya bukan nak kempen air ni. Kalau lah dalam keadaan saya buat air ni, botol sini banyak betul tak? Tuan-tuan tahu tak air daripada mana? Tak tahu. Orang hidup nak cari jenama. Tahu mana air dia ambil? Orang agak-agak kalau jual, mana laku? Air ni ke air ni? Macam-macam agak-agak dengan elok. Ini very simple untuk faham. Kat kedai, semakit, dia uncik. Dalam peti ais tu, ada botol yang macam ni, tak ada jenama, no branded, no branding,
Ini beranding. Azan nak beli yang mana? Mari Bayu. Mana? Ha, dia Bangladesh membeli ini. Apa hal pilih yang bogel ni? Islam is branded. Tapi yang buang branded tu kita. Nabi sebut hadis. Dah ada elok dibuang tanggal. Orang nak minum takut, orang tak respect kita, orang tak beli kita, orang tak percaya, tak ada nilai, no value. Pasal apa? Hang dibuang. Maka Nabi sebut kepada dia, tahu tak apa yang mula-mula orang tanggalkan? Naqdul hukmi, orang akan tanggalkan hukum-hukum Allah. Sebab tu orang tahu solat hukumnya wajib, orang koyak wang. Orang tahu tutup aurat wajib, tapi dia pakai tak? Dia tak pakai. Dia tahu tapi dia tak pakai, dia tolak. Dia tak tolak apa untuk apa nama ni, dia buat, tapi perbuatan dia tu sama ada kesengajaan atau ketidakperasanan dia buat. Nabi kata apa? Membelah hukum. Dan hukum ini tatbik ikut sunnah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula orang tanggal naqdal hukmi, orang tanggal hukum dulu. Atau hari ini usaha untuk menghilangkan hukum. Lepas tu dia boleh kata, saya tidak dapati di dalam Al-Quran ada ayat untuk orang perempuan pakai tudung. Sebab apa? Tuan-tuan perasan tak hari ni, agenda hari ni, dia duk makin lain macam nama ni. Jangan pertikaikan hak keputusan. Saya bukan maksud jambu tu, tapi nak cerita dia, kita ni hari ini 3 hari bulan 3 2024 genap 100 tahun Kerajaan Osmaniyah jatuh. 3 Mac 1924. Apa antara dia? Menghilangkan hukum dulu di kalangan umat Islam di Turki. Sampai raja-raja yang jahat. Disebut raja sebagai minat wanita, kaki poni. Sebut jauh banyak buka kita orang putih pun kata memang antara faktor dia. Orang putih kaji macam mana Osmaniyah lebih kurang hampir 700-800 tahun dalam masa mudahnya bom jatuh. Hari ini hari ke-100 tahun tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak ambil cakna dengan hukum. Bila you dah tak nak buat beza you, akhir sekali Nabi sebut pada dia. Saya minta maaf sebab biar kita amal Ramadan kita faham elok. Memang dia kata orang tak sembahyang tak, jangan kecil hati. Dengar elok dulu. Awaluhunna naqdal, mula-mula orang buang hukum. Orang tahu rasuah itu haram, tetap mereka ambil juga walau gaji dia orang mahal sekalipun. Orang tahu pecah amanah itu haram. Wa akhiruhunna, last kali Nabi kata, orang akan buang apa? Orang akan buang apa? Orang buang solat. Orang tak sembahyang. So apa beza kita dengan orang bukan Islam? Adakah beza orang Islam sepuasa? Tak. Adakah beza kita orang Islam ialah haji? Tak. Memang dapat tak pergi haji pun. Tapi Nabi kata beza kita, difference between kita dengan mereka, apa dia? As-salah. Bila siapa-siapa bangsa Melayu, orang Islam, baik Bangladesh, baik Pakistan, baik India, baik Indonesia, baik sama sekali, dia mula berani meninggalkan salat, saya ulang, berani meninggalkan salat, maka Nabi kata, maka tidak ada lagi identiti seorang manusia. Na'udzubillah min. Tidak ada lagi identiti seorang Islam.
Dan Nabi sebut solat itu tiang agama. Siapa tegakkan maka kukuh, siapa tolak, siapa tinggalkan solat buntu. Takkanlah tak takut kan? Tapi del tu pagal hai kan, हमको हमेशा चुरा लो kan, दिल में कहीं तुम छुपा लो. Kita sonok-sonok di buai dunia, lagu semua mengarut. Ibu-ibu perasan tak Rejab? Rejab ada peristiwa apa? Isra. Tapi yang paling besar tak sebut Isra, orang tahu peristiwa diperintahkan solat. Peristiwa diperintahkan solat. Sebab dalam sejarah Nabi itu, Nabi sebelum naik ke langit, langit pertama nak jumpa Nabi Adam, langit kedua nak jumpa Nabi Isa, Nabi Yahya, langit tiga nak jumpa Nabi Yusuf, langit empat nak jumpa Nabi Idris, yang kelima nak jumpa Nabi Harun, yang keenam nak jumpa Nabi Musa, yang ketujuh Nabi Ibrahim. Bukan calang-calang nak jumpa bapak tu. Tapi Nabi diperintahkan oleh Allah melalui Jibril AS pergi telaga Zamzam, belah dada Nabi dan buang hati Nabi, bersihkan hati Nabi. Fastakhraja qalbi summa utitu bitustin min zahabin mamlu'atun bil hikmati wal iman. Adakah kita perlu nak bersih hati dengan air Zamzam? Tak. Kita sini ada perusahaan air lengging, ada kan? Yang jual air botol tu lengging tu. Ini pun lengging tu saya bilang. Bukan Taiping. Oh, tak minum air ni. Air perkuburan. Bagi minum lah. Sebab ada dulu Tok Guru mana dia buat ruqyah, air Taiping ni tak boleh nak fungsi. Sebab air ni jerat Cina. Pilihlah, sebab saya tahu saya kampung Taiping. Tapi dia kata, yalah, dia katalah, tapi minumlah itu halal. Tak cukup paut sebenarnya yang binatang tu, macam orang tak makan limau tambun kerana dibaja dengan taik babi. Apa kaitan buah limau Bali dengan taik babi? Tak ada kaitan pun. Dia bukan tak taik babi tu bergerak berjalan masuk lebah limau tambun, kita memakan semua muka babi semua. Tak ada lagi tu kan, tu baja. Ya, tak masalah, boleh guna baja babi, tak masalah. Kata nak baja lain contohlah kan, tapi elok-elok je elok lah baja tu, bagi dia duduk pegang. Dia pun bangsa yang bukan Islam, tak masalah taik babi tu. Lupa dah apa sebut tadi. Sonok-sonok kan dengan cakap, tapi dia boleh lupa. Yang ni masalah anak murid. Apa dia? Jerak bukan. Tak apalah, jangan ingat. Tak ingat. Dengar je, tak ingat. Apa? Terima kasih. Tak perlu pergi telaga Zamzam, minum air Zamzam satu baldi sehari, tak ya. Apa kena buat? Syarat nak bersih hati, solat jangan tinggal. Why? Nabi kata takwa duduk di sini, takwa kat sini 3 kali. Nabi kata dalamnya okey, semua okey. Dalam KO semua okey. Nak lawan Nabi ke cakap? Kena ke? Ada satu drama tu, mak mentua bergaduh dengan menantu. Nama mak mentua tu Mak Leha, menantunya nama Mia, kahwin dengan anak Mak Leha Dr. Khuzairi. Kemudian yang jadi lelaki Mak Leha tu Pak Samad. Pak Samad tu dah jadi Pak Mentua Sul sekarang ni. Mak Leha maki Mia, dia pun tak ngam ni, sebab Mia ni berkahwin tanpa restu mak Dr. Khuzairi. Ni masalah celaka juga belum mak mentua ni. Dia bergaduh. Bila dia maki celaka punya menantu, sedar diri kau tu bla bla bla,
Tiba-tiba Pak Samad terdengar. Pak Ahmad kata, kenapa ni? Sudahlah, awak pun selupa, dia kata. Dia belah. Mia, kata Pak Samad. Mia. Ya, ya. Bawa bersabar dia nak. Walaupun mulut mak kamu macam tu, tapi hatinya baik. Ayah dah 40 tahun hidup bersama dia. Walaupun mulut jahat macam itu, tapi hatinya baik, Mia. Agak-agak logik lah sebut. Saya kata skrip dia patut batal. Sebab mengajar mak mentua maki menantu macam tu. Maki celaka babi anak ayah, haram dia syaitan. Tak boleh. Bukan Nabi kata semua tu datang daripada hati. Takkan tak belajar hadis Nabi? Nabi kata la yastaqimu imanu abdin. Ada azan ke? Tak payah azan. Tak apa ke? Kan nanti kan sampai surat dia patang 9 kata ustaz ni tak benarkan azan. Tak ada. Ni yang paling ada penduduk pun. Ni datang. Penduduk tak ada dah. Ha? Meninggal habis. Sebab tak ada azan, azan ni bagi orang dengar ni. Bila lah nak masuk azan kan, dia tak dengar. Tak apa, gurau. La yastaqimu imanu abdin. Tidak cantik iman seseorang hamba. Hatta yastaqima qalbuhu. Sehingga cantiklah apa yang ada dalam hati dia. Wala yastaqimu qalbuhu. Dan tidak cantiklah hati dia. Hatta yastaqima lisanuhu. Sehingga cantiklah apa yang dipertuturkannya. Nama tak? Kak faham tak? Maksud dia senang Nabi beritahu. Nak tahu iman cantik-cantik, hati dia okey ke tidak? Nak tahu hati dia okey tak okey? Tengok dia cakap macam mana. Mengumpat orang, lekeh orang, peleceh orang. Ha? Dia boleh buat semua, boleh buat orang semua tak. Dia seorang memang jahat ni. Dia sekalipun, tapi mulut berani peleceh orang. La iman lah. Tak ada iman sebenarnya. Dalam hidup kita ni orang putih kita apa? Be the best. You are the best, you know. Dalam hidup kita buat yang terbaik, jangan perasan hang terbaik sangat. Baru ini serban besar dari tintuk janggut sampai kau boleh korban pusat. Tiba mulut dia pelekeh orang, peleceh apa ni, guru ni mengajar apa ni, mengarut ni, apa nama ni. Dia suaranya baik. Kita tak respect orang ada ilmu macam tu. Ini contoh. Maknanya kalau saya kan, boleh buat sekian-sekian macam ini, orang tak boleh buat. Kerana saya lah Bandar Tasik Sembilang ni, Sembilang apa? Senangin. Bandar Tasik Senangin ini membangun kerana saya ulang. Contoh dia ulang pun, tak ada ulang-ulang. Contoh lah. Jangan koyak pula. Aku gurau je. Itu pun dia marah kat aku. Aduh, orang bercakap pun tak marah kat aku. Dia lebih daripada orang tu. Aku kenal sangat lah. Aku tahu lah. Aku tak minat berpolitik. Tidak lama dah aku siasat politik apa, tak nampak muka orang ni. Kan? Naik kereta besar-besar. Apa sebut tadi ni? Oh dah. Kau boleh kata korang. Apa? Maksud dia, kalaulah nak tahu hati dia baik tak baik, secara ni video cakap dia. Jadi ringkaskan kita punya cerita malam ni. Dah azan dah, nak habis dah. Jangan. Kita ada berkurang ni 10 minit ni. Ringkaskan cerita. Maka ayat ni kata, ya ayyuhalladzina amanu. Input. Proses apa? Kutiba alaikumus siyam. Difardukan as-siyam, yakni puasa. Itu proses. La'allakum tattaqun. Itu output. Supaya kamu dengan puasa asbabus siyam, kamu menjadi orang yang bertakwa pada Allah.
Sebab tu orang bila puasa betul-betul, masuk je Syawal, ada orang berhijrah. Ada dulu dia sebelum Ramadan tu, pakaian ni perempuan ni macam dia, saya tak apalah sebab saya lelaki, makmuk pun tak ada dah ni. Lepas Ramadan saya ingin berhijrah. Saya rasa saya bersalah apa yang saya buat pada yang lalu. Alhamdulillah sampai hari ni. Kemudian dia ni pergi umrah bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Orang terkenal rambut dia buka, balik-balik dia pakai hijab, dan hari ni dia pakai purdah, pakai sarung tangan dan sarung kaki. Dulu masa dia berlakon, seluar pendek je dia pakai. Nyeruk cari. Tapi dia ni memang lawa, memang cantik. Tapi akhlak dia subhanallah. Tapi laki dia permalam besar. Bila ada orang sebut dia, kita sebut dia ni kata saya perli. Ni dulu ni orang. Dia peluh mata. Lepas tu bila time dia bercakap, saya tak terkilan dengan apa ustaz saya bercakap. Tapi saya rasa harap jangan ditonton dekat akhirat nanti wajah saya macam tu. Allah, kita pula sebut dengan dia cakap. Sampai hari ni. Ingat ke seminggu dua je pakai gitu? Ingat ke kerana Covid je pakai tuduk daripada pakai mask yang beli Jovian tu, baik pakai kain ni. Sampai hari ni. Ramai orang begitu. Waktu saya kata tadi, kalau you tadi okey, tapi kadang-kadang kita ada 3 momentum. 3 prospek yang boleh menyebabkan orang tu berubah lepas Ramadan. Yang kita panggil hidayat daripada Allah. Tapi kalau dia tak berubah, lepas dia Ramadan dia tak berubah juga, ada hadis yang beritahu kat kita. Yang pertama dia apa dia? Bila kita sebut tentang hanya beriman jelas dia sebut tadi. Yang kedua puasa belum masuk lagi. Ni Ramadan belum masuk lagi. Dan kena ingat Ramadan bukan bermula dengan puasa. Ramadan bermula dengan solat tarawih. Amalan sunat lebih banyak daripada amalan wajib. Seulang balik, kalau jatuh Ramadan, 1 Ramadan 12 bulan Rasa ni, makna 11 malam maghrib tu azan je, bermulalah malam Ramadan. Dan kena ingat, bermulanya Ramadan adalah dengan salat sunat tarawih. Lepas tu kita dalam iman, lama tajdidul iman, nunajjidu imanana, perbarui, renew iman kita. Siapa-siapa nak output dia bagus yang bertakwa, dia kena train daripada sekarang. Daripada sekarang malam ini solat maghrib Isyak, tolong datang ke surau atau masjid, solat berjemaah. Saya cerita tadi tentang Nabi dia belah dada semua naik Isra Mi'raj kan. Maksud kita tak belah dada. Sebab solat itu dengan sendirinya menghapuskan dosa-dosa yang ada dalam jiwa kita. Saya langkau tadi ni, tak pakai skrip. Siapa solat maghrib tadi, hapus dosa selepas asar. Siapa solat asar tadi, hapus dosa lepas zuhur. Siapa solat zuhur tadi, hapus dosa lepas subuh. Siapa solat subuh pagi tadi, hapus dosa selepas isyak. Siapa solat isyak malam tadi, hapus dosa lepas maghrib. Makna kita ada dosa tak? Bang ni bercakap, kita ada dosa tak? Ada tak dosa? Ada. Zahir tak ada. Lepas
tu teras untuk hati kita baik, jiwa baik ke solat yang tinggal. Ditambah sebagai topak tu value added. Solat sunat duha menyamai semua tasbih, tahmid dan takbir. Solat duha 4 rakaat boleh membebaskan hamba abdi merdeka. 6 lain, 8 lain. 2 solat yang orang kita tinggal, time orang tidur lena, time orang sibuk kerja, orang tinggal. Sibuk lena apa dia? Malam lah. Sibuk kerja, siang, tu time mencari pergi darah. Waktu dia bila? Sebab waktu doa ialah apabila binatang, lembu, unta dah rasa kepanasan matahari, dia akan bangun. Faham tak? Lembu pun elok pada orang. Lembu tidur tengah badan, perhati tengah pendang ke apa ke, tidur kambing ke, matahari naik, rasa panas dia pun, dia bangun. Semayang waktu tu. Sebelah lah lembu seko. Bangang tengah tak bawa dua buk. Kucing pasti ada bulu banyak. Jarang kucing tu tengah pandang, tengah pandang, tengah pekan, tengah pendang tu. Tapi waktu duha 25 minit selepas syuruk. Kalau syuruk kita kat sini 7 suku, maka 7 berapa? 40 duha. Tapi buatlah. Kemudian tahajud. InsyaAllah tahajud orang tak tinggal. Sebab apa? Sebab disunatkan untuk bangun, makan sahur. Ini proses. Dalam fasting atau puasa tu, proses dia banyak untuk mengkonkretkan Ramadan, untuk menguatkan Ramadan. Kalau saya tak lupa, saya baca hadis ni. Nak relate, nak match apa yang sebut tadi ni. Salat tarawih sama sekali, tolong dalam bahasa koma di atas. Koma di atas, jangan salah faham ya. Koma dah wajib salat tarawih. Disunat kan? Ingatlah ni, netizen duk dengar saya ni, koma faham tu, kita mewajib diri sendiri. Jangan suruh orang wajib. Cakap, tak boleh tinggal tarawih ni, hilanglah keharuman Ramadan. Buat gitu. Hanya orang beriman yang lebat. Orang Islam belum tentu. Maksud Islam nak pergi iman tu tak ada. Tapi orang beriman confirm Islamnya salah faham pula. Pening pula. Yang mana satu Islam iman lama gila seorang pergi. Disebabkan ustaz tu lah gila. Jangan bagi satu ceramah lagi kat Negeri Sembilan, mati aku. Sebab masuknya maghrib itu Ramadan. Dan yang kedua pada dia, mulalah lepas maghrib bacalah Quran satu waktu 4 muka. Mana ada Quran sini tak? Mana Quran? Ambil satu Quran. Nak bagi tahu banyak mana 4 muka ni. Aman, ada dah. Okay. Satu juzuk ada berapa? Muka surat 20. Ni rengkah-rengkah kita buat contoh. Satu juzuk ada 20. Lain, betul? Lain. Kalau dia baca satu waktu 4 muka. 4 muka macam mana? Slide 2 line. Saya cabar tuan-tuan, try malam ni 2 line aja. 4 muka satu waktu kali 5 waktu cukup sejuzuk. Lepas tu tuan-tuan, malam Syawal itu dah komplit 30 juzuk. Tak payah susah duduk berapa jam nak habis ke tak payah. Because we have no time to spend, because kita ada job. Kalau tak ada kerja satu had, bacalah. Nak tahu mana takut terlepas, terlupa, letih, sakit, 4 usul pula, period. Tapi sebenarnya 4 muka tak jauh. Sahabat-sahabat yang belum boleh baca Quran, baca terjemahan. Kalau tak reti baca Quran, okay fine, because you cannot read. Okay, baca terjemahan. Lebih halal daripada nak boleh orang baca ni tak faham. Terjemahan 4 muka lagi sikit.
Slide dua muka. Ya Allah, sekejap je. Orang yang boleh baca Quran setengah jam sejuzuk setengah jam, lagilah 4 muka. Try WhatsApp group ada sini, surah ada tak? Okey, buat WhatsApp group Maghrib. Ni kita je. Saya rasa tak ada pekan lain kan, kita je. Kalau majlis hamba besar tu pergi jalan orang asing mari, makhluk asing marah. Ini kita je. Assalamualaikum bro. Alhamdulillah ta'ala malam Ramadan yang pertama kita semua. So sebagai ingatan saksi macam apa ni, saat terakhir kita jemput yang paling akhir diakhirkan. Ustaz diorang tak pesan pun, Ustaz ni pesan. Okay, fine, okay. So don't forget, read Al-Quran 4 page. Lepas tu tanda ni, okay dah, 1 page selesai. Ahmad bin Din Zab saya. Wah, banyak pahala. Ni, momentum semangat Ramadan ni. Ataupun asap sebelah tu, lepas lah mayang baca dah tak apa. Alif Lam baca. Ustaz tak apa pandai baca, tak apa, tak pandai baca terjemahan. Habis kami buat malam itulah, itu by group. Semua aku, bukan macam semua pun nak dengar lah. Dengar bukan keset boleh. Itu pun kena pula group pula. Campur pula. Ni saya cukup marah geng-geng tak ada dulu ni pasal dia ambil geng pandai semua, hak mana baca hak lancar. Orang surah habis malam 27, dia malam 12 habis dah. Baca macam India. Guru kami ni walawan al-Quran begitu. Saya ingat guru kami orang Pakistan jadi imam semalam 10 juzuk. Putih orang bengkok. Aku mayang ke itu ya, buku takbir lah. Bila nak rokok ni? Dah 30 minit. Dan itu dia. Bukan saya main-main Hapi pergi dalam belajar pelan-pelan Hapi tengok dia baca pakar Habib tuan-tuan. Dia baca wan najmi la hawa ma tabi'un, saya sendiri pun tak boleh nak lancar. Tapi kita baca wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa. Tinggal dia baca. Dia baca jenis lagu gitu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula wa la sawfa yu'tika rabbuka tirda. Kita Allahu akbar. Nawarak kita pun yang gelak. Dia pun kata kita apa habis tu dia gelak, kami tak gelak. Dia gelak, tangan dia bergerak kelai kan. Orang kita tak faham. Tuan-tuan, boleh tak boleh? Okey, Johor pula update, subuh Aisyah pula. Okey, lepas Aisyah kita dah masa tengok ataupun kadang tak nak Aisyah pergi, kita dah nak semayang Aisyah. Azan dia Maghrib Aisyah tu baca lah sikit. Boleh bang. Update alhamdulillah. Maghrib 4 selesai. Aisyah 4 selesai. Buat tik. Siapa yang pandai edit tu, kotak-kotak tu buat nama. Buat kakak lah. Orang perempuan tak payah campur orang jantan. Jantan campur. Makcik-makcik je lah. Petang tak ada. Petang teruk aku mesti nak nekah. Ada belakang rokok dia macam ni yang 3 orang. Tak ada nekah. Buat lampu semua. Bayar. Macam mana? Tak. Bukan rumah lalu. Main lagi baca. Ini. Wamu. Ada roh kamu. Ya Allah. Sebab momentum. Saya ceritain seronok tak? Saya cara saja okey ya. Semangat dengar. Ini nak sambut Ramadan ni tu. Memanglah sebut Ramadan terbayang buka puasa. Itu kepala kita.
Puasa tak. Kau puasa makan apa? Pi pula berkanak pula pasal Ramadan. Belilah sambil ni. Jalan begini. Duduk jauh dalam pokok borai, punggung besar. Mas biji macam yang budak sembuh tengok. Buat balik rumah tengok studio makan. Tak ada apa faedah, berdosa dah. Ingat siapa beli makanan tak habis termasuk dosa. Kita tak nak fikir innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Jelas sebut. Berarti saya nak ajak tuan-tuan kalau nak beli rumah kita ada kata balik ramai balik campur dengan cucu makan sikit banyak cucu hak gemuk ada lagi lah kita dah fikir saya nak beli kan roti jod kata berapa ketam ni dia jam panggil RM8 lah makcik kak lah RM8 berapa ketam dapat satu ni kira apa nama 7 ketam 7 ketam kata lelaki aku seorang ni batang ni tak cukup banyak beli 10 lalu orang tak makan kak dia kata nak beli 5 ke 3 beli 3 buat 2 pilihan buah timekau merahnya tekan-kangkang merah ya Allah nak beli sebelah ke sebiji sebelah beli sebelah kak itu sebenarnya teori cok badok bosak tanduk sumbu ni contohnya kan seronok tengok nak beli 10 ke beli 3 tak habis kak lepas tu dah lagi seronok tu tak apa tak habis tak apa jadi rezeki orang masjid banyak cantik perasan nak pergi masjid nak orang nak mureh Allah yang menegur kita tak habis alhamdulillah labang rezeki orang masjid ingat muka tak habis dia makannya goreng cucuk badak tu daripada pukul 2 petang tadi pukul 11 boleh makan berdene berayap. Contohlah kan nak beritahu, kita bukan bayang itu je, tapi itu kegembiraan kita tak rafikan. Sebab apa? Paling seronok saya bila ada mak ayah ni adalah 2 tahun lepas, ayah 3 tahun lepas, mak 2 tahun lepas. Bila saya tak minat balik raya, tapi saya takkan lepaskan peluang balik buka puasa dengan mak ayah saya. Saya ajak adik-beradik saya, ajak mak saya, ayah saya, bini saya naik kereta singgah kat Pekan. Pasal Ramadan saya beli mak nak apa, abah saya suka makan kuih lembut-lembut tu, kuih macam kuih kesui, tepung talam, pulut sekaya ataupun seri muka semua tu. Dia suka makan lembek-lembek, mak pula suka makan roti john, ayah suka roti john. Belilah kat dia semua tak makan anak. Saya balik kena 2 kali. Saya ambil peluang kata kat anak saya sebagai jaga jadual, ambil perak sebulan 2 kali. Abah boleh balik buka puasa dengan ngantuk. Tapi pada tak ada lah, perasaan tu dihilang. Saya tak suka balik raya. Berarti saya balik raya pun saya balik mak mentua dengan panjang. Jadi pun mak saya awal, mak macam biasa mak raya pertama rumah Hawa dulu, rumah Hawa sehari je, rumah mak 4 hari. Pandai cakap. Kalau balik rumah mak dulu sehari tu je, berarti teman-teman balik pula rumah mak mentua. Bini saya pun faham. Balik kita puasa tu penting sebab seronok buka puasa. Bahkan kita beli dekat pekan-pekan Ramadan, pasal Ramadan tu kita bagi adik-beradik makan, pahala dia besar. Anak-anak kita yang kat kampung kan, ibu-ibu semua bukan senang macam kita. Kita duduk dekat ni Bandar Tasik Senangin, berangin pula Taman Tasik Senangin. Masya Allah di Greenland. Tak ada apa benda kat sana, sini je. Maknanya sana semua hutan, sawit apa semua. Sini je, tenang, duit banyak, kaya-kaya. Tiba-tiba kita makan buka puasa, kita update dalam WhatsApp, tunjuk kepada kita. Memang kita tak ada adab. Alhamdulillah, buka puasa dengan anak-anak kami, zahab makan. Adik-beradik yang duduk belah-belah baling, belah kampung siung kesik tu, belah kalau ketir tu. Dan anak dia kata, dia kata, mak tengok mak ngah makan sedap tu. Mak ngah makan sedap ni, mak kalau boleh, mak tak beli macam mak ngah beli. Nak makan cokodok. Berdosa kak? Kak, hello. Isu-isu ni, ni, hak Quran tu tolak cerita dulu.
maka ambil duit akaun mana-mana, telefon mereka, Lang ni Kak Ngoh ni, Kak Ngoh ada apa? Lang sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ni laki hang okey. Kami belah-belah kedah ni panas kok. Kak Ngoh ni motong tak boleh. Pokok dan hilang gugur. Lepas tu tak tahu buat apa. Ginilah kata Lang bagi nama mereka ke Kak Ngoh. Buat apa? Nak scammer ke tak? Kak Ngoh nak masuk duit sikit buat nampak buka puasa. Allahu Akbar, besar rahmat dia. Ni pahala. Ni contoh dia nak beritahu. Kemudian disebut apa dia? Jangan kita lepas peluang baca Quran. Dan jangan lupa bersedekah. Ni saya tahu ni masjid ni surau ni ada buat tak buka puasa? Berapa hari? Petang? 800? Sikit kan? Surau kampung Bukit Janang, kampung saya cokal-cokal ber-1000. Sini je. Mana cukup 800? Kan cukup Alhamdulillah. Lebih tu masuk dalam tabung. Kan contoh dia gurunya marah 500 pun cukup. Yang paling senang buat makan masing-masing. Lagi senang. Kan bubuk lambuk, bubuk sora, buat apa benda pun. Kena buat sebab bulan Ramadan ni kita dah semayang tarawih. Semua kita buat contoh ni. Saya tak kata puasa lagi ni. Jadi apa? Pahala tidak berganda. Kalau kita bagi orang kita makan dengan makanan kita yang dia berbuka puasa, tuan-tuan semua tahu kan? Apa makna zakat fitrah? Selangkau ni. Zakat fitrah ialah untuk membersihkan dosa-dosa para orang yang berpuasa daripada kata-kata yang nista. Itu definisi dia ada. Contoh dia, kita hendak kata korang kan, kita bayar zakat fitrah, dia hapuskan dosa-dosa mulut kita tadi ni. Selain kita minta maaf dengan dia orang, minta maaf, dosa tak dosa sebab mulut tu diguna lidah untuk bukan pada hak dia. Mengumpat ni dengan Tuhan satu, dengan orang satu, minta maaf, kemudian kita mohon dengan Allah ampunkan dengan kita kena sedekah. Sedekah sebenarnya pertama untuk kita buat dosa dengan orang, dengan Tuhan. Sebab tu Nabi sebut inna sadaqata tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu boleh memadamkan marah Allah kerana kita buat maksiat dan dosa. Yang kedua, sedekah itu ialah bila kita ada rasa sakit, tak lega-lega, makan macam-macam dah, tak lega juga, kata pasal apa, hang berdoa je tapi haram tak sedekah. Maka Nabi kata dawu mardakum bisadaqah, ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Siapa tak ada penyakit, suami dia sakit, jangan pula minta sembuh baru bagi sedekah. Tak betul. Ramai orang, ya Allah suamiku sakit, ya Allah tolonglah sembuhkan dia. Kalau kau sembuhkan suamiku, ya Allah aku nak derma kat masjid dekat surau Bakar Siddiq ni 1000 untuk buka puasa. Bukan macam tu. Itu salah. Ramai orang ni tu, ya Allah anakku sedang menunggu keputusan SPM, berikanlah kejayaan kepadanya. Bila dia berjaya, akan ku derma ke surau Bakar Siddiq 1000. Tak betul. Sepatutnya, ya Allah semalam telah ku dermakan 1000 ringgit Malaysia. Ada engkau terima sedekahku itu, berikanlah kejayaan kepada anakku. Betul betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami sembah, kepada engkau kami minta tolong. Bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Tapi kata ulama, Syekh At-Tawi kata, semayang macam ni tu, luar semayang dibuat lain. Ni ulama cakap, semayang engkau kami sembah, engkau tak tolong, engkau tak tolong, engkau tak bawa kami sembah. Dia bagi macam satu geran daripada Allah ni, kalau engkau sembuhkan aku,
aku puasa 3 hari. Tak boleh. Patutnya buat ibadat dulu baru sedekah. Apa Syekh kata? Dia kata al-ibadah, al-kaunul ibadah wasilatul isti'anah. Keadaan ibadat itu merupakan jalan untuk minta tolong daripada Allah. Allahu Akbar. Orang ulama-ulama tafsir dia kupas dia mengkena. Nampak tak? Kalau lelaki aku ni sembuh daripada lumpuh ni, aku nak hantar seorang pergi umrah. Dah, bukan macam tu. Hantar orang umrah, suruh doa, ya Allah, kemarin baru balik dari KLIA, hantar seorang jemaah tu duit aku sendiri. Dia tak pernah pergi lagi sepasang sama isteri pergi umrah. Ya Allah, hendai kau terimalah amal aku tu. Ya Allah, tolonglah sembuhkan lelaki aku punya penyakit. Sembuh tak sembuh, sedekah dah pergi dah. Tapi kalau dia kata, ya Allah, kau sembuhkan suami aku, ya Allah, akan kau hantar pergi umrah. Tiba-tiba mati kawan tu. Agak dia derma tak? Ya, itu sifat manusia. Tuan, saya dah kerja sebulan tuan, tak pergi dia. Itu cerita lain. Dia kerja dulu, dia ibadat dulu, minta gaji tu betul. Bukan minta gaji dulu tuan. Bila saya kerja tuan, besok boleh tak bagi gaji bulan sebelum bulan ni? Kerja belum? Nampak tak? Kalau orang pun kena marah. Allahu Akbar. Faham tak faham tu? Yang seterusnya sonok Ramadan ni, Allah bukan pasal apa Pak kita ni rasa macam bulan untuk mempertautkan kembali tali persaudaraan dan persahabatan. Ya, malam tarawih tu sonok. Pakai imam pun wis entek. Pakai imam orang eneng. Imam datang, celaka betul gitu dia. Pakai aku disapunya. Semangat kita tu. Saya cakap saya. Dia lain sorot. Memang lain. Mana ada orang buat salat tarawih 20 rakaat lepas Isyak? Bulan lain tu tak ada nahi. Tak ada, betul tak? Kau rajin macam mana pun tak buat. Tarawih dia boleh buat. Kena bilang masa mama dia kalau aleh. Nampak kan? Semangat lain tau. Mic penuh depan ni. Tiba-tiba kak ada orang berani tak solat tarawih. Dia nak sampai nak habis ni. Tiba-tiba ada orang sengaja tinggal tarawih. Sunat je Ustaz. Bila dia nak berjaya, kalau dia masih berpegang dari sudut teori dia, buat dapat ganjaran, tak buat tak berdosa. Bila dia nak berjaya, ingat dalam hadis sebut ada orang tu neraka pun tak lagi, syurga tak lagi, sama berat. Apa Nabi Allah kata dekat Nabi sebut dalam hadis ni, hadis kursi ni, Allah kata dekat malaikat, pergi cari ada tak baki daripada benda sunat dia buat. Waktu ramai orang kita solat maghrib, dia tak buat tadi. Ada orang masuk masjid rumah Allah tapi tak semayang sunat tahiyat masjid, memang tak ada adab. Ramai orang masuk masjid surau, dia tak mula dengan kaki kanan, dia mula kiri. Ramai orang keluar dengan kaki kanan, tak mula kiri. Ramai orang pakai baju tangan kiri, tangan kanan. Ramai orang pakai kasut tangan kaki kiri, cabut kasut kaki kanan. Sebenarnya pakai kain pelikat, pakai baju, pakai kasut, mesti kanan tangan kiri. Tak dapat pahala sunat. Ini contoh. Banyak ni. Sebab kita habai. Kalau tahiyat masjid tak boleh nak buat. Sedangkan Nabi atas member tegak, sahabat masuk, duduk. Qul ya fulan. Dalam hadis ni dia sebut nama sahabat ni. Dahsyat kan para perawi. Nak jaga image. Bukan Nabi tak kenal. Dalam hadis tu, qul ya fulan. As-sallaita raka'atain, dah sembahyang 2 rakaat? Belum. Nabi kata pada idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Siapa-siapa masuk masjid jangan berani duduk melainkan solat dulu 2 rakaat. Kecuali solat qabla maghrib. Nabi kata sallu qabla al-maghrib liman syaa. Ada hadis betul, ada tempat sembahyang azan terus dia qamat, perasan tak? Tapi waktu lain tak ada. Qabliyah kena ada, ba'dah kena ada. Kecuali sebab tertentu. Ini contoh. Orang kata habis jenazah belakang, bila ada jenazah nanti dulu qabliyah, bak dia solat jenazah dulu, bawa pergi, dia nak pergi dulu, kita pergi kemudian.
Lepas salam-salam tu angkat Allah solat ba'diyah. Sunat. Small value di dunia tapi high value ke akhirat. Tiba-tiba kak ada orang berani sibuk kerana nak buat kuih, malam ke-20 tak buat salat tarawih dah. Satu kemalangan jiwa yang amat sangat. Tolong. Imam ingatkan tuan-tuan jangan lupa ya besok salat tarawih. Ingat Ustaz Sri cakap indahnya hak Quran satu dah salat tarawih. Sebab apa? Quran tu special case, dia turun sebiji 30 juzuk tu ya ke Baitul Izzah, ke langit dunia ni 30 juzuk sekaligus. Bila? Malam yang bila? Malam bila? Momentum nombor 3 ialah selain daripada puasa dan content of fasting tadi ni, ada banyak benda dengan usul sunat tadi ni. Malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar dia panggil malam nuzulul Quran, disambut pada setiap malam 17. Tapi Al-Qadar itu bukan malam 17 saja, kena kejar tiap-tiap malam. Bila kejar? Malam pertama Ramadan pun buat sekali. Batu kata sedekah Ustaz, saya kata siapa-siapa yang nak train diri dia, ambil duit RM300 yang ada bagi lebih tu lain, tapi nak disiplin diri ni, buat keluar duit RM300, start pada malam pertama tu masuk tabung masjid RM10 sampai malam takhir RM300. Kalau kena malam tu malam nuzul, malam Lailatul Qadar, Allahu Akbar. Dan tolong dalam bahasa mudah, jangan tinggal solat tarawih. Sebab apa? Takut solat tarawih pada malam itu adalah malam Al-Qadar, maka dia akan mendapat pahala qiyamul lail 83 tahun. Tolong jangan miss. Kak, abang-abang sekalian, kalau ada anak kita masalah, tak dapat anak, zuriat menikah lama dah, katil tu dah 14 kali tukar, sekejap tolak kanan, tolak kiri, jemput temu, kata kepala katil tukar tak ke kaki, hak kaki tak ke dinding, tukar patah beli lain. Kak, ambil peluang malam Al-Qadar. So orang yang nak mengharapkan surga Allah, never give up, every night, every day. Tadi dekat saya beli baju anak lelaki saya tak nak kacau Ramadan, beli siap-siap, nampak kedai, beli. Semua anak lelaki saya tolak seorang lah, dia duduk Shah Alam. Menantu saya beli, seorang ni mari, main mana? Tapi jauh, Tanjung Malim kata dari sini. Ambil gambar, ambil Ustaz, doang. Saya tengok muka bini dia, saya nak buat hati, bukan jahat, hati kata apa? Dia orang ni macam tak ada anak lagi ni. Tiba-tiba saya kata, Ustaz, doakan kami macam main nak merayu kan, macam ibu raja ampunkan kami kan tu. Kenapa? Ya Allah, kurniakan zuriat. Nanti kata, ya Allah, cetusan hatiku ni betul punya, memang dia tak ada anak. Muka ibu tak, isteri tak ada anak, kita tengok muka tahu dah dia tak happy. Ada kat mata dia rasa macam, kalau mata lebam semua, kita akan masuk dia macam tak. Yalah, perasaan saya tengok, bukan saya hukum dia, tidak, saya niat itu. Ustaz, doakan kami Ustaz, dah 7 tahun dah kami tak ada zuriat. Dia kata, jangan tinggal setiap malam Ramadan dekat ni. Kalau nak, tak saya baca-baca apa, awak baca sendiri. Setiap malam sebelum iftar, sebelum iftar, apa nama sahur, buat. Nampak dia dah itu. InsyaAllah kalau saya contoh saya yang jadi macam ni, mungkin saya rasa saya dapat malam tu. Di Pakistan kami tiap-tiap tahun 10 malam terakhir, kalau kan yang Nabi buat apa tu, yang tikah tu, kami ada program kami buat tiap-tiap tahun. Buat dah. Ada seorang sahabat kenalan, dia memang jahat, tapi kerana setiap malam dia pergi masjid, kami pergi melaksah surau di Kedah. Alhamdulillah, sampai dia mati dia orang baik. Walaupun dia bukan ustaz, baran, cengih, main bola, kalau tak sepak orang tu, kalau kita sepak dia ligat gol. Bukan cari bola, cari kita. Saya ingat lagi hari ni, Masya Allah, dia meninggal. Dia baik. Tuan-tuan, nak berusaha saya kata tadi. Tapi kalau kita tahu, kita tinggal juga, gagah juga tinggal.
Maka ingat sebuah hadis Nabi. Nak tutup dah ni. Buka pada ni. Jam. Itu. Okey ke semua suku? Okey ke? Nanti pengusi kena marah. Pengusi, kau tak tahu ke besok orang kerja? Dah. Siapa nak balik, silakan balik. Tak apa, sebab dia nak kerja mungkin jauh dekat Johor, dah kerja orang alik. Macam tak ni. Ya Allahu Akbar. Tuan pernah dengar tak hadis Nabi SAW? Saya nak tengok matan dia ni. Ni. Hadis ada dua. Satunya Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Al-Bayhaqi. Kemudian satu lagi hadis daripada juga Tabrani. Hadis lagi ni. Tuan pernah dengar tak Nabi sebut? Sahabat kata apa? Kami tengok Nabi naik membar 3 step, 3 level, 3 step. Step pertama kami dengar Nabi kata amin. Agak-agak kita ni tiba-tiba khatib tu naik majma' tu amin. Apa pula amin ni? Khutbah dah lagi. Mana nak? Bapak tadi dia pelik. Sahabat pun terpinga-pinga. Next step kedua amin. Amin lagi. Saya kata amin. Sahabat lagi bukannya dia diam. Dia suka tanya benda pelik. Habis usia salat, sahabat kata pada antaranya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma kunta tasna' hadha. Apa yang kamu telah buat tadi ni? Sebut amin 3 kali. Kami tak dengar apa-apa, doa pun tak ada, apa pun tak ada. Maka Nabi kata, qala li Jibril alaihi salam, telah berkatalah kepadaku Jibril alaihi salam, raghima anfu abdin, celakalah seseorang hamba, dakhala alaihi Ramadan, datang kepadanya Ramadan dan Ramadan berlalu, falam yughfar lahu, tapi sayang Allah tak ampunkan dosa dia. Tolonglah takut dengan hadis ini. Malaikat doa dahsyat. Dalam bahasa kasar kita panggil malanglah atau celakalah seseorang hamba. Masuk Ramadan dan berlalu, tapi sayang, berlalu tak sebut di sini tapi ada hadis Muslim sebut. 3 kali Nabi kata celaka, celaka, celaka. Siapa celaka? Ada 2 Nabi sebut dalam hadis sebut. Yang pertama, idza dakhala alaihi Ramadan fansalaqa qabla an yughfara lahu. Ramadan datang dan balik Ramadan tu sebelum sempat diampunkan dosa ke atas dia. Celaka dia ni. Abang-abang, kakak-kakak sekalian, jangan jadi yang macam ni. Yang kedua, celaka siapa? Seseorang man adraka abawahi 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma lam yadkhulil jannata. Celaka orang yang masih diberi peluang hidup dia, mak ayah dia yang tua bangka masih ada bersama dia. Kita umur dah 50 tahun, ada ayah 80 tahun kita lagi, tapi kita tidak boleh masuk syurga. Celaka anak ni. Pasal apa? Derhaka. Tetapi pernah pergi tak rumah orang tua? Anak dia dekat 15 tahun tak datang tengok. Tiba-tiba seorang ustaz tu ceritalah, dia pergi tu nak bawa bantuan. Orang tua ni memberi peluk dia, terkejut dia. Orang tua ni terlepas kandang. Modallah. Dia panggil apa? Kata Angah ke? Angah kenapa lambat datang? Ibu tu Angah lama. Ni peluk ni, merangkul tubuh dia. Nasib baik orang tua. Kalau nak darah buat gitu, kelupur ke orang tu? Tak tahulah tu hak dia lah, nak kelupur ke nak kelepar ke. Dua tu dia kelupur tu lain, kelepar tu lain. Lepas tu pegawai mari, pegawai tunjuk ini mental. Tak apalah. Okey ibu, jom panah ni ibu, jom ni. Masuk bilik, dia cerita lah ini. Dia kata anak dia tak datang sejak berbelas tahun. Ingat siapa ada anak kat sini? Celaka. Hampa diharamkan buat syurga. Kalau hampa nak minta maaf balik ke mak hampa dah meninggal, hampa kena korbankan harta hampa wakaf atas nama mak bapak hampa. Ingat. Tambah-tambah yang bunuh anak, kalau dia gila tak apa, tapi dia gila sebab dia makan dadah.
Apa tunggu jawapan dia. Tempat saya dibunuh, mak dia sembelih mak dia buang dalam kotak Maggi tu. Dia gila sebab dadah. Baru ni saya ceramah depan pengarah Hospital Bahagia Ulu Kinta, HB UK, Dr. Yusni, dan juga pengarah-pengarah jabatan dia. Dia kata, Ustaz, boleh buat apa tak? Ada orang okey, baca Quran okey, kalau mai dia marah terus jadi gila, kita kena lari oleh dia. Tak tahu pasal apa. Dan tak mustahil gangguan ada halusinasi atau gangguan jin, saka dan sebagainya, tapi memang kuat. Yang bunuh anak dia 2 orang jerut dengan tali serika sebab laki dia melawat nak nikah lain. Noh tu rupa tu. Laki melawak aja. Dia bunuh anak dia 2 orang. Dah jam 4 aja 5. Dia jerut. Laki ni bangang juga. Balik-balik tidur subuh tak ke mana, wallah alam lah. Tak cerita buat subuh tu. Polis gerak ada pagi tu. Cik, bangun cik. Anak cik kena bunuh dengan isteri cik. Dia ingat melawak sebab malam tu isteri dia hantar WhatsApp. Pukul 12 tak balik lagi. Ni panggil hampa jantan ni. Lepas hasyak balik rumah dia duduk menyambangkan kedai. Tak cuma cakap wala musta'nisina di hadis. Quran sebut jangan panjang lagi cerita lepas hasyak. Dia makan rumah orang, makan nyanyak balik. Ni sembang lah aku tahlil pun mayat tu datang tutup balik lah bila nak tidur. Bukan kita ni. Tahlil lah, tapi sembang ni jangan panjang. Orang tu nak tidur. Video orang duk gabung ni dah teriak tengok muka kita yang sembang, lupa lagi dia. Celaka bagi kita, na'udzubillah min zalik, ada mak bapak yang tidak takut demi Allah walaupun ustaz. Wallahi dah habis mak ayah saya meninggal dalam keadaan dia tak ada sakit kronik, dia sakit darah tinggi biasa, dia meninggal. Demi Allah tuan-tuan, hari ni demi Allah wallahi mengerikan saya. Walaupun mak saya beranak saya, dia tak belah saya, dia duduk ngantuk pada kecil 1 years, 1 tahun setengah saya duduk di pokok Senar Kedah, lepas di Taiping, di Kemunting. Tapi saya takut tuan-tuan. Sebab apa kita kata wala taqul lahuma uff, cakap neraka dah. Siapa rasa bersalah malam ini, besok pergi ATM, transfer duit ke dalam akaun, bagikan masjid untuk dibuka puasa, kata dekat pihak masjid surau, ini untuk arwah mak saya, ayah saya. Ada mak Tafiz pergi bantu dia orang cari anak-anak yatim, anak orang susah, dia pandai baca Al-Quran. Saya ajar orang macam tu, orang kaya lah korporat, tapi jangan masuk duit kat saya, fitnah saya, dia orang tak makan komisen kan, tak pasal-pasal SPM tak kat aku pula. Hantar orang sebulan 300, dia ambil 10 orang 3,000 dia bayar. Lega lah buat bapak yang susah tadi ni. Dah kenapa? Saya anggap benda ni saya nak buah atas nama mak ayah saya. Faham lah tu dia cakap banyak saya salah saya dengan mereka. Ada orang sanggup lari rumah pasal dia kata mak dia halau dia mengaji tak mana mai Kuala Lumpur 20 tahun tak balik. Tapi abang dia mati dia tak tahu. Tapi kerana keluar muka dalam surat khabar, dia tokoh berjaya, bercari dia. Dia seorang ustaz ceramah khutbah dan juga ceramah, dia mari peluk ustaz tu. Ustaz, saya 20 tahun tak balik. Baliklah dia balik, mak dia dah tua, ayah dah atas kursi roda. Kita nampak nak manusia ni jahat kita ni. Anda kena ingat tuan-tuan, para penonton yang sedang menyaksikan pada malam ini, pastikan dengan si pakar bisu ni jadi insya-Allah orang sahabat-sahabat kita, walaupun you tak boleh bercakap, kadang-kadang you marah mak ayah you. Yang ni kena ingat, walaupun you bisu, marah ayah dia, mengamuk, pecahkan balang gula, pecahkan TV. Ada orang sahabat bisu yang mengamuk baran. Jangan, bertobat banyak-banyak. Mak ada jaga elok. Itu dan penghujung kita akan ingat kata Nabi SAW. Saya kata orang bertakwa beriman yang dapat proses output tadi ni. Dalam hadis disebut ya baghiyal khair, wahai para pecinta kebaikan, aqbil, terimalah Ramadan, buatlah sesuatu kebaikan, teruskan memberi kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr,
Wahai para penggemar jahat, aksir, sudah-sudahlah, berhentilah, bertaubatlah. Maksudnya kita nisfu Syaban baru ni, satu malam apa? Nisfu Syaban. Allah ampunkan dosa malam tu, betul tak? Kemudian Allah tak ampunkan. Ada dua jenis, musyrik dan orang yang suka bermusuh-musuhan. Tuan-tuan, jangan jadi orang yang masih bermusuh dengan orang nak sambut Ramadan. Nothing. Tak dapat apa-apa. Puasa sah tapi kosong nak sebulan medali. So sebelum Ramadan ni, telefon kawan, besok Ramadan, andai aku terlalu bicara denganmu, aku mohon ujung jariku bersama ujung jarimu, ampunkanlah kesalahan aku dan aku maafkan kesalahan kamu terhadapku. Daripada Mirdawati binti Husain. Sebab nak minta maaf payah bang, nak memaafkan pun susah juga. Baca ada orang, aku takkan ampun maafkan dia, dasar anak banjingan, derhaka, mak jangan buat macam tu. Marah tu setahun 3 5 6 hari, anak kelima tu maafkanlah. Anak kau pun, walaupun dia penagih dadah sekalipun, ya dah. Jangan dia makcik kat sebuah negeri Pantai Timur tu, dia hantar WhatsApp saya, Ustaz, boleh tak buat solat hajat supaya Allah matikan anak saya cepat? Ya, dalam saya WhatsApp, kenapa anak saya ni dia pukul saya bla bla bla. Kata kak tahu tak yang kak tahu ke yang akan datang anak kak tadi berubah? Kak tahu lah Ustaz, sejak daripada kata 5 ini macam ni. Kak patut kalau gitu, patut kak hari pertama lahir kak bunuh je budak tu terus. Dia kata ambo tak suka mana tak sangka. Ambo tak suka hok jadi gini. Kelantan kan ada sabdu tu, tak suka jadi gini. Kalau dah tahu gini, bunuh awak dah dia. Kalau Ustaz maram saya boleh buka baju, ambil gambar, apa dia buat saya? Leher saya, tarik mah. Tolak saya, tak akhir dia tolak, yang tinggi ditolak. Kak, solat hajat doa, ibu doa tak ditolak. Tapi bila jangan tanya. Sebab Tuhan nak uji tentang give up ataupun sebaliknya. Ya? Betul tak betul? Ada anak penagih ni lah macam mak dia mati, dia lah membating tulang, angkat mak dia berak kencing atas katil. Anak yang tak penagih dadah bagi duit je, nah jaga mak bagaimana tu RM50 je sebulan. Celaka macam anak. Sulang balik, ada anak yang menagih dadah, dia pergi duduk pusat pemulihan semua. Kadang-kadang dia curi sat juga. Budak dadah ni memang susah dia nak berhentikan duduk dalam kampung yang sama. Kena ada tempat khas kat dia orang. Itu saya punya minda lah. Mereka kena duduk sama mereka, bagi tanah mereka seorang satu lot lebih kurang, buat program semua mungkin kot. Biar dia berusaha sendiri buat kerja, insya-Allah. Tapi kalau boleh belak, ambil dia balik. Tapi dia mungkin sekali ke tapi dialah yang paling rajin. Bila hari raya dia lah cari buluh, hari raya dia lah cari kayu api nak buat lemang. Yang kita lepas tu jangan duk nampak sangat kita pandai untuk besok. Profesor pun lepas dapat PhD, doktor falsafah, dapat PhD, 2 bulan mengajar, bulan ketiga jatuh koma dan dia tengok kita, who are you? Wah, tengok muka kita, dia kata apa? Who are you? Tapi dia adalah pensyarah berpangkat PhD. Tuhan boleh buat macam-macam. Bukan kata dia itu jahat dia tak, tapi Tuhan dia boleh buat macam kita. So insya-Allah memoga Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita mungkin. Lepas Ramadan ni 40, 46 belum tentu. So ambil peluang, grab, catch up bagi elok. InsyaAllah apa yang kita ada pada hari ini, buat yang terbaik. Jangan jadi yang Nabi sebut, apabila Ramadan ini hurrima alaihi khairuhu faqad hurrim. Kalau Allah mengharamkan ke atasnya kebaikan, maka terlaranglah kebaikan dia dapat. Allahu Akbar. Sebab kita yakin kalau kita buat baca Quran bagi elok,
sedekah bagi elok, tarawih jangan tinggal, dan satu lagi, tolong jangan berani tinggalkan iftar, jangan tinggalkan sahur. Tolong jangan berani tinggalkan sahur, sebab sahur tu jelas confirm siapa bangun sahur, pada sahur itu ada berkat. So don't forget, make a doa to your God. Ya Allah, Nabi kata minumlah dengan seteguk air sudah dapat keberkatan, bukan suruh makan barbecue. Tak payah, orang tak lapar makan waktu tu, benda macam tu, dia puasa je. Ambil air segelas, adik-adik orang muda, orang anak muda lah yang banyak tak nak bangun. Adik-adik bangun makan sahur, adik-adik ambil air tak dekat meja bilik, ambil kurma atau biskut roti, minum, ambil berkat. Seteguk air dapat berkat setinggi langit dan serendah bumi. Buat, jangan tinggal, jangan buat mistik. Puasa sunat pun orang tak belum tentu bangun sahur, tapi puasa wajib. Dan Nabi kata pada dia, siapa yang tak nak jadi puasanya seperti puasa Yahudi dan Nasrani, maka tak perlu bangun sahur. Maka Nabi kata pada dia, al-farqu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Beza puasa kita dengan puak-puak Kristian dan dengan puak-puak Yahudi adalah dia orang tak bangun sahur, kita bangun sahur. Maka salah tak Ustaz, kami ajak budak-budak naik hailak, naik fortune, naik benda, bawanya gendang, katuk, tungtang, takut orang marah pula. Kalau buat kampung ni 90% orang kita dengan persetujuan pihak berkuasa, ketua kampung mau dimaklumkan, penghulu pun tahu, polis pun tahu, takut nanti habis orang kata penyangak mana boleh kerja penyangak. Nak sahur, inilah amalan orang dulu. Pasal tak? Dong kecang, budak-budak ada ambil. Dan ini berlaku baliklah beberapa puasa yang lepas, anak-anak muda digerakkan. Lepas tu anak muda bersahur di masjid, kemudian semayang ramai, ada kuliah. Tak payah kempen dah, jom subuh berjemaat. Kenapa? Jangan tidur selepas sahur. Sebab tu Nabi kata, sebab baik sahur ialah di akhir waktunya. Kalau subuh pukul 6, sahur paling baik adalah pukul 5.30. Bangun awal, buat tahajud dulu, doanya banyak. Adik-adik MSPM ambil pulang, ya Allah, aku tahu aku ni bodoh belajar. Pak Sabroni pun eja Jawi pun alif ya miyam, aku ejanya tom yam. Nampak agak, ya Allah tolonglah bagi aku, ya Allah tolonglah, ya Allah. Tak mustahil kan kerja Allah, betul tak, betul kan? So insya-Allah itu yang dapat saya sebutkan. Jangan lupa bangun sahur dan jangan tidur selepas sebenarnya tidak ada adab, kerana kita terus solat subuh pergi masjid berjemaah. Dan kalau boleh yang tak ada kerja, jangan balik rumah sehingga matahari itu terbit syuruk. InsyaAllah ada keberkatan waktu itu malaikat cari siapa berdoa, ya Rabb, Ramadan. Dan ada lagi Ramadan ya Ramadan, lagu best tu, lagu apa nama tu, situ Arab tu apa, Mahizin, Masya Allah kan, Ramadan, lagu nasyid apa, Raihan, nasyid bulan Hijjah, dengar tu bagi semangat Insya Allah. Tadi pun saya pergi pun buka lagu nasyid, 5 nasyid terbaik, Hijaz, Raihan, Rabbani, lagu apa, semua tentang Ramadan. Kita rasa Masya Allah besok Ramadan. Wahai orang beriman, bangunlah, bangkitlah, azamlah, ya Allah, biar momentum Ramadan akan kami teruskan. Ya Allah, Ramadan lepas kami ada kekurangan, lepas dengan ceramah Ustaz Salim Bollywood yang diakhirkan ini, maka ya Allah kami azam, ya Allah. Wallahualam. Dah jumpa lagi besok nak mengajar. Besok besok belum kan, besok cuti sekolah lagi. Yang kerja insya-Allah teruskan pekerjaan, jangan culah kerja, jangan potong tulang. Jangan curi tulang, potong tulang pula. Jangan curi tulang. Apa curi pun tak boleh, tulang ke daging pun tak boleh. InsyaAllah yang penting doakan supaya balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami hingga bulan. Sebab apa? Mesti dah pegang mic lah, kan? Sebab dia nak balik dulu. Kenalan kami lah. Pukul 7 suku balik kerja KL dekat Puncak Berdana, Puncak Alam. Dia naik motor besar, motor laju dulu. Kemudian ada makcik tua tu keluar bersimpang ke kiri. Haram tak tengok ke kanan, macam bapak dia rotek saja. Sahabat berada di bam laga, mati serta merta. Apa berdiri tu? Mati serta merta. Lagi 10 minit je nak masuk Ramadan. Ada tak kawan kita yang meninggal terlepas Ramadan kita? Ini dia meninggal, ada tak?
Tanya kat kubur, doa kat dia. Ziarah kubur. Jangan ziarah kubur pada pagi raya, bukan tak boleh. Pagi raya tu untuk gembira, bukan untuk bersedih. Nak sedih, hujung Ramadan 2930 pergi cari kawan-kawan yang pada kita. Tuan-tuan saya syorkan. Ataupun nak Ramadan ni esok, Syaban hujung tu pergi. Sebab hari Ahad tu adalah hari terakhir mungkin 29 hari bulan, pergi. Ya Allah, ni kawan kami, ya Allah. Tuan-tuan pasti sebab menangis. Terima kasih ya Allah bagi peluang kami hidup lagi. Kawan kami dah tak sempat dengan kami, ya Allah. Dia duduk sebelah aku terawih. Dia duduk atas kursi. Ada geram aku tengok. Terkapit kaki aku. Agak dia angkat kursi, dia terkapit kaki aku, menyengau aku lipat. Ya Allah, dia meninggal, ya Allah. Ampunkan dosa, ya Allah. Ya Allah, tuan-tuan. Seronok dia. Buatlah tuan-tuan. InsyaAllah jumpa lagi. Yang baik Allah, yang lemah saya. Kalau ada kalimah-kalimah dalam bicara saya pada malam ini, terkena pada mana pihak, terberi kebetulan semata-mata. Tidak yang hidup dan bakal mati. Siapa-siapa tak rasa pada muka. Itu je lah. Okay, wallahu alam. Yang baik Allah, yang lemah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.